Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama sekali, terima kasih diucapkan kepada penonton yang berada di rumah maupun di mana sahaja anda berada kerana masih setia bersama kami dalam program ini. Saya Syazana Izzati selaku moderator anda pada pagi ini bagi program Youth for Youth untuk slot Bual Bicara Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda. Apa itu Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda? Pasti ramai yang tertanya-tanya. Jadi diminta untuk para penonton kekal berada di talian sehingga selesai program ini bagi mengupas topik bual bicara kita. Sebelum kita menyimpang lagi jauh, moleklah kita berkenalan dengan ahli-ahli panel kita pada pagi ini. Ahli panel kita yang pertama, nampak segak lagi bergaya, Saudara Hairul Ashraf bin Abbas. Apa khabar saudara? Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Sekarang izinkan saya bercerita sedikitlah latar belakang bagi saudara Hairul. Okey, nama diberi Hairul Ashraf bin Abbas, berumur 22 tahun, berasal dari Felda Pemanis, Segamat, Johor. Hobinya bermain PUBG dan jogging ya. Okey, bagi saya cerita sedikit pengalaman untuk saudara Hairul Ashraf lah. Saudara Hairul Ashraf pernah menjadi fellow perdana pada tahun 2020 kepada Menteri Kanan Pertahanan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob yang baru saja juga dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-9. Seterusnya, saudara Hairul merupakan penerima pingat emas bagi Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda yang telah mendapat pentauliahan pada tahun 2019. Beliau juga pernah menerima Gold Award International Invention and Innovation Exhibition dan Asian Young Inventor Exhibition tahun 2016. Beliau juga merupakan aktivis sukarelawan pendidikan, kebajikan dan pembangunan komuniti
melalui Persatuan Belia G2 Felda Pemanis. Saudara Hairul juga merupakan Ketua Projek Penempatan dan Jelajah Lasak Summer Camp tahap emas pada tahun 2018. Saudara Hairul juga merupakan Timbalan Exco Pembangunan Manusia Persatuan Pelajar Pengurusan Polisi Universiti Malaysia Terengganu tahun 2020-2021. Saudara Hairul merupakan salah seorang anggota Kos Sukarelawan Polis Siswa-siswi SUKSIS, dan yang terakhir Saudara Hairul merupakan Timbalan yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Malaysia Terengganu sesi 2020-2021. Wah, banyak betul ya pengalaman Saudara Hairul. Okey, seterusnya kita ke ahli panel kita yang kedua yang tidak kurang hebatnya, Saudara Ram Kumar Tirumugam. Apa khabar Saudara Ram? Saudara Ram ada ke? Okey, maafkan saya ulang sekali lagi. Apa khabar Saudara Ram? Boleh jawab, boleh dengar saya? Ya, boleh dengar. Okey. Alright, baiklah. Mari kita berkenalan dengan Saudara Ram pula. Saudara Ram, nama penuh ialah Ram Kumar Tirumugam, berumur 25 tahun, berasal dari Kedah. Beliau merupakan student master di Universiti Malaysia Perlis. Hobinya membaca buku dan buat research untuk kosmologi, astronomi, ekologi dan teknologi. Antara pengalaman yang Saudara Ram ada ialah beliau pernah menjadi ikon sukarelawan pada Julai 2019. Saudara Ram merupakan penerima pingat emas Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda yang telah mendapat pentauliahan pada tahun 2018. Beliau juga merupakan bekas Majlis Perwakilan Pelajar PTSS pada tahun 2015-2016. Saudara Ram merupakan Sekretariat Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Malaysia Perlis pada tahun 2017-2019. Beliau juga merupakan Setiausaha Dewan Persidangan Mahasiswa Universiti Malaysia Perlis dan juga merupakan Timbalan Presiden Sekretariat Rakan Muda di Universiti Malaysia Perlis. Beliau pernah ada Delegate Convocation Kebangkitan Harimau Asia. Saudara Ram juga merupakan Duta MyDNA bagi KPM. Pengalaman beliau lagi adalah Delegate Malaysia Global Surveyor Program di Filipina. Seterusnya Delegate Malaysia Asian Youth Volunteer Program. Dan last sekali Deputy Head Environmental Task Force United Nations Association of Malaysia Youth. Okey, nampaknya ahli-ahli panel kita sangat hebat ya dalam pengalaman berkaitan dengan belia ni. Okeylah, nampaknya para panel sudah pun bersedia. Baiklah, tanpa melengahkan masa, sebelum saya tujukan soalan kepada ahli panel kita yang pertama, sekiranya para penonton ada soalan, boleh nyatakan di ruangan chat sama ada di Webex, Facebook ataupun YouTube lah. Okey, saya ada soalan yang akan ditujukan kepada ahli panel kita yang pertama iaitu Saudara Hairul. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda? Kerana saya yakin pasti ramai yang tidak tahu apa itu ARPRM ni. Silakan Saudara Hairul. Okay, terima kasih kepada Saudari Syaza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada ahli moderator kita dan juga saudara Ram. Okey, saya akan ceritakan secara ringkasnya apa itu ARPRM. ARPRM ni merupakan satu program yang diadaptasi dari program anugerah The Duke of Edinburgh yang mana dibawa masuk ke Malaysia dan ianya di bawah kelolaan Kementerian Belia dan Sukan.
Program ni dia sebenarnya bertujuan untuk membangunkan potensi diri dalam kalangan remaja, mahasiswa maupun dewasa yang berumur 25 tahun. Dan ia juga merupakan satu orang kata platform untuk pembangunan diri dan dalam mewujudkan sifat kesukarelaan serta kepimpinan dalam diri seorang individu. Saja dari saya. Mungkin saudara Ram nak ada tambahan. Dipersilakan saudara Ram jika ada tambahan bagi Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda ni. Okay. Anugerah ni adaptasi daripada program Dove Award UK, Duke of Edinburgh Award, dan juga dikenali sebagai International Award for Young People based in UK. Mainly program ni berobjektif untuk melahirkan remaja holistik dengan membentuk generasi yang bertanggungjawab terhadap komuniti. Okey, terima kasih untuk saudara Hairul dan saudara Ram. Bagi saya, Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda ni adalah khususnya kepada belia-belia lah, youth, orang muda. Okey. Saya ke soalan yang seterusnya. Boleh saya tujukan kepada saudara Ram dululah. Sejak bilakah saudara Ram menyertai Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda? Sebab seperti yang kita tahu, kita boleh bermula dari bawah ataupun kita nak terus dapat pingat emas lah. Boleh kongsikan sedikit. Okey, terima kasih saudari moderator. Okey, saya menyertai ARPRM atau Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda pada 2016 pada masa saya belajar di Poli Diploma. Okey, saudara Hairul? Okey, saya bermula daripada tahun 2015 di mana saya masih di bangku sekolah. Itu semasa saya di tingkatan 4. Semasa itu merupakan tahap yang pertama lah untuk sampai ke tahap emas ni, iaitu saya memulakan pada tahap gangsa di mana semua sedia maklum mengenai tahap untuk sampai ke emas bermula daripada gangsa, perak dan emas. So dari situ saya bermula bersama dengan rakan-rakan kelas saya yang mana kami satu kelas ramai-ramai menyertai satu aktiviti. Saya dan rakan-rakan tak tahu pun ARP ni apa, tahap gangsa tu apa. Kami just ikut follow dia dan cikgu pun menggalakkan, cikgu di sekolah-sekolah saya pun menggalakkan untuk join. Dan di situlah saya mengenali apa itu ARPRM dan dari situ juga saya mengenali persatuan saya, iaitu Persatuan Belia Tunggal dan Pemanis. Okey, terima kasih untuk saudara Ram dan saudara Hairul. Saya sendiri pun dah ada pingat gangsa dan perak, masih belum berkesempatan untuk pingat emas lah atas sebab pandemik. Saya ingatkan nak buat tahun lepas, tapi nak buat macam mana kan? Kita hanya merancang. Okey. Untuk soalan seterusnya, saya akan tujukan kepada panel kedua dululah. Saudara Ram, dari manakah saudara tahu pasal Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda? Mungkin dari peringkat sekolah sebab ada yang mula ambil gangsa di peringkat sekolah. Silakan saudara. Okey, saya start journey ARP saya pada macam tadi saya katakan, saya mula diploma poli. Dan I dapat tahu pasal ARP daripada sepupu saya, dia dari institut perguruan pada tahun 2015. Dan lepas saya dapat tahu daripada sepupu tentang ARP, dan saya kumpulkan info-info tentang ARP, terms and condition untuk proceed pendaftaran. Dan I dapat kontak mentor saya, Mr. Wong dari Persatuan Belia Rembau Negeri Sembilan. Dan I start daftar dengan proses 2016 masa saya final year kat Poli. Okey, saya harap para penonton ada dapat sedikit input lah dari apa yang disampaikan untuk soalan-soalan sebelum ni. Okey, seperti yang kita sedia maklumlah, program ARPRM ni di bawah kelolaan Kementerian Belia dan Sukan.
Jadi saya sendiri bermula daripada peringkat sekolah lah. Mungkin saudara Hairul di persatuan, saudara Ram pula di persatuan juga ataupun di diploma. Okey, saya ulanglah sekali lagi, jika ada sebarang persoalan boleh tujukan di ruangan chat lah yang disediakan. Okey, yang ni mungkin ramai yang tertanya-tanya apa yang kita buat dalam anugerah remaja pilihan rakan muda untuk kita dapat pingat-pingat tersebut lah. Yang saya kira pingat emas adalah pingat yang paling susah kita nak dapat sebab macam-macam kita kena buat sebelum kita achieve button tu. Sijil tu sangat kiranya sangat berharga lah sebab peringkat antarabangsa, even perak gangsa pun dah diiktiraf peringkat antarabangsa lah. Okey, saya tujukan kepada Hairul dululah. Boleh kongsikan sedikit pengalaman sepanjang melakukan pingat emas, perak dan gangsa, tapi boleh kongsikan saudara ambil pingat emas lah sebab pingat emas macam saya bagi tahu tadi sangat susah untuk kita dapat. Okey, silakan saudara Hairul. Okey, pengalaman tu bagi saya pengalaman yang saya dapat lah sepanjang daripada saya start untuk tahap gangsa, tahap perak dan tahap emas. Banyak juga cabaran dan pengalaman yang saya hadapi masa untuk peringkat tahap emas ni, saya tak terfikir pun selepas saya tahap gangsa dan perak ni nak sampai ke tahap emas. Sebab masa tu saya fikir sampai sini je lah, cukup lah sampai sini je. Sebab saya tak terfikir pun nak sambung emas. Tapi bila saya tengok rakan-rakan saya sambung ke perak, ada yang sambung ke emas, saya jadi macam ketika itu macam rasa nak cuba, rasa macam orang lain boleh buat, kenapa aku tak boleh buat kan. So ada juga yang rakan-rakan kata sangat susah, ada yang sampai give up, ada yang orang kata tak cukup masa nak siapkan, ada yang kata leceh secara teknikalnya. Ya, semua tu betul. Saya tak nafikan benda tu, tapi kita hadapi yang cara kita lah. Kita menghadapi dengan cara kita, bagaimana kita mengurus secara teknikal benda tu. So saya mengambil masa lebih kurang untuk sempurnakan daripada tahap gangsa, perak dan emas, mengambil masa dalam lebih kurang 4 tahun. Kalau ikutkan, kalau secara purata mengikut kepada apa orang kata, dia punya floor, mungkin dalam masa 4 tahun lebih, 4 tahun saja. Macam saya hampir nak dekat 5 tahun saya mengambil. Dan penyempurnaan emas saya ni orang kata agak taklah mencabar sangat seperti orang-orang lain. Mungkin saya ni macam biasa-biasa je. Sebab bagi saya macam saya punya ni macam biasa je lah. Saya punya untuk selesaikan tahap emas saya. Dan untuk tahap emas ni dia ada 5 komponen berbanding dengan tahap gangsa dan perak, di mana ada 4 komponen. 4 komponen daripada perak dan gangsa tu dia sama dengan komponen dalam tahap emas, tapi ada penambahan satu komponen dalam tahap emas. Komponen pertama adalah khidmat masyarakat, komponen reaksi fizikal, kemahiran, darjah lasak. Itu 4 komponen yang asas yang perlu pelajar-pelajar ni kena orang kata uruskan, kena siapkan untuk menyelesaikan pada tahap gangsa dan perak. Tapi untuk tahap emas ni dia sama je 4 tadi yang asas, tapi ada penambahan iaitu projek penempatan. Dekat tahap emas, di projek penempatan ni adalah tempat di mana bagaimana kita mengadaptasi diri kita dengan sekeliling luar, dengan orang awam. Daripada projek penempatan tu kita keluarkan apa yang kita belajar daripada tahap gangsa, tahap perak,
dan semasa nak buat emas, kita keluarkan apa semua idea, kita punya perancangan, buktikan kat situ kita punya kepimpinan, kita punya segala kemahiran kita ada. Macam saya di elemen komponen projek penempatan ni, saya alhamdulillah diberikan tanggungjawab untuk mengetuai projek penempatan. Ketika itu saya buat projek penempatan di Zoo Negara Johor, di sana bersama rakan-rakan saya. Di sana kami, saya dan rakan-rakan saya yang terlibat mengenali semua orang kata pelbagai jenis haiwan, cara mengurus suatu organisasi dalam zoo tersebut, seperti bagaimana nak menguruskan. Kalau sebelum ni kita just tahu menguruskan orang, macam saya belajar macam mana nak menguruskan haiwan di sana. Kemudian bagaimana kita nak communicate sama interaksi antara orang di sana. Ada pengunjung kadang mungkin pengalaman saya bersama kata nak interaksi bersama dengan pengunjung adalah saya ada satu pamphlet. Pamphlet tu task dia adalah untuk memberi kesedaran kepada orang awam tentang pemeliharaan dan pemeliharaan haiwan terancam. Tapi kat situ orang sekeliling melihat saya seperti macam nak menjual something. Macam saya nak menjual something kepada mereka lah, tapi ramai yang macam saya bertegur, ada yang macam lari. Itu perkara biasa, itu normal dalam kita berkomunikasi. Perkara itu saya anggap cara kita untuk perbaiki kita punya komunikasi, keterampilan diri, dan semangat keteguhan kita untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Itu saja saya. Okay, terima kasih saudara Hairul, sungguh panjang ya cerita pengalaman beliau ada semasa melakukan pingat pada tahap emas lah. Okay, seperti yang saudara Hairul kongsikan tadi, untuk pingat pada tahap gangsa dan perak kita ada 4 komponen sahaja. Untuk kita achieve tahap emas kita ada 5 komponen lah. Antara komponen berikut dah diterangkan sebentar tadi. Nanti kami sekiranya ada yang berminat boleh hubungi mana-mana ahli di Sekretariat Rakan Muda untuk dapatkan kontak yang kita boleh berhubung lah berkenaan anugerah remaja Perdana Rakan Muda ni. Okey, saya ingin bertanya kepada saudara Ram pula, bagi pengalaman yang beliau ada lah semasa melakukan tahap emas lah, sebab kita fokuskan kepada tahap emas. Silakanlah. Okey. Terima kasih. Okey, pengalaman journey ARP saya, before that saudara Hairul kata dia ada 3 peringkat untuk setiap ARP kan, gangsa, perak, emas. Dan setiap satu level ada 4 komponen: ibarat masyarakat, kemahiran, rekreasi fizikal, penjelajah lasak, dengan 1 komponen tambahan untuk emas, projek penempatan. Okey, masa saya buat gangsa dengan perak, saya senang dapat kumpulkan minimum jam kredit yang diperlukan, kerana projek-projek yang saya terlibat mostly projek-projek sukarelawan dalam poli dan related dengan komponen ARP. Dan I dapat gangsa dengan perak 2016 dengan 17. Okay, then 2017 I masuk UNIMAT. Masuk uni terus I start my volunteering journey by involve program-program uni dengan dapatkan networking daripada UNIMAT. Then lepas saya establish my volunteering over UNIMAT, then I kumpul my jam kredit untuk emas. Dalam emas, tempoh masa dia panjang berbanding perak dengan gangsa. Dia panjang almost 1 year. Dan masa 1 tahun ni, masa I buat setiap komponen, I dapat belajar banyak benda dalam uni dengan luar uni juga. Dan komponen untuk emas ada 5. Okey, saya kongsi sebab sedikit jenis saya lah.
one by one. Okay, untuk kemahiran, I pilih nak buat event management. Mainly dalam protokol. Kerana saya aktif dari poli dalam event all the stuff. Then I fikir why not I ambil skill ni untuk enhance dalam komponen kemahiran. Then I explore more involving international programs luar dengan dalam uni juga. Then also saya involve myself in program-program besar uni seperti convocation, presscon, like that. Then okay. Then next component is interest saya volunteering, komponen iman masyarakat. Komponen ni involve dalam beberapa NGO dengan persatuan dalam negeri Perlis dengan UNIMED juga. Almost 40 hingga 50 program I dapat fulfill dalam komponen ni. Dan ada juga plus point dalam komponen ini juga untuk saya lah. Almost 20 program I dapat fulfill 2 komponen sekali, kemahiran dengan iman masyarakat sekali. Because almost banyak program yang dianjurkan oleh kami selaras dengan objektif dua-dua komponen. Lepas saya accomplish both komponen, next komponen is penjelajahan lasak. Yang ni kami buat kat Gunung Datuk Negeri Sembilan. Kami buat jungle trekking, perkemahan dekat situ. Then last component is projek penempatan. Yang ni 5 hari 4 malam. Komponen ni memang panjang sikit, almost one week. Komponen ni contribute big portion dalam ARP emas. Okay, untuk komponen ni kami pilih kampung orang asli Ulu Cembung Rembau. Masa program ni 5 hari kami dapat belajar banyak benda tentang orang asli, kehidupan orang asli, dia daily life, daily routine mereka. Dan masa yang sama juga untuk dapat kesedaran untuk diri saya juga. There's people out there suffering for the life, struggle for the education. There should be a equality for all lah. Then kami bermalam 5 hari di situ, buat banyak aktiviti dengan mereka seperti bersukan, sukan semua tu. Then lepas 5 hari tu my overall ARP emas is habis 80% over there. Then kami fokus report dapat tahun 2018. Then I attend award khusus untuk award leader. Then I continue good award leader lah. Then I get chance to create more ARP holders sampai sekarang. Terima kasih. Okey, terima kasih Saudara Ram. Okey, seperti yang Saudara Ram ceritakan tadi, untuk projek penempatan saudara telah buat di kampung orang asli lah. Ada yang saya tahu ada buat penempatan dengan penyu sebab tidak terhad kepada mungkin kita kena pergi ke pedalaman saja. Okey, boleh saya minta saudara Hairul kongsikanlah apa penempatan ataupun penjelajahan lasak yang saudara Hairul buat semasa di tahap emas. Sebabnya kita tahu elemen tu, komponen tu agak susah lah. Silakan saudara Hairul. Okey, terima kasih Syazah. Okey, untuk komponen jelajah lasak, saya pada itu dilantik oleh saya punya penaras persatuan dan juga mentor kepada saya, mentor untuk saya penyempurnaan emas saya iaitu saudara Encik Armizam. Mungkin ada dalam ni. Okey, untuk jelajah lasak saya telah bukan menyertai lah, tapi saya bersama persatuan mengetuai satu perkemahan. Kalau di tempat kami panggil summer camp 9 kalau tak silap saya. Yang mana summer camp tu dibuat di Taman Lokan Melaka. Yang mana nama je Taman Lokan. Sebab apa Taman Lokan? Sebab dia dipenuhi dengan lokan. Tapi dia bukan taman lah. Dia satu macam boleh dikatakan hutan juga. Sebab dekat sana cabaran bagi saya masa di sana tu, kita tak ada sumber elektrik, memang jauh daripada pedalaman, daripada pembangunan tempat tu. So macam saya katakan tadi, daripada peringkat emas ni untuk jelajah lasak, projek penempatan ni,
kita gunakan apa yang telah kita belajar daripada peringkat tahap Ganser, tahap Perak. Kita gunakan semua kemahiran, kita punya idea kita, kepimpinan kita dalam untuk tahap emas ni. Dan semasa untuk komponen jelajah lasak ni, saya telah diberikan penguatan lah, diberikan peluang untuk mengetuai perkemahan summer camp tersebut. Yang mana cabaran utama semasa saya menjalankan summer camp tersebut adalah setiap malam akan dihujani dengan air lah dan ribut. Sebab kami pada ketika itu dianggotai dengan disertai oleh adik-adik yang nak menyiapkan juga untuk komponen mereka di tahap Ganser dan tahap Perak. Jadi kami kumpulkan pelajar-pelajar ni untuk bersama-sama kami yang nak menyiapkan emas. Jadi dia satu, orang kata, penggunaan sumber yang cekap lah bagi menyatukan satu projek tapi berlainan tahap. So kat situ kami mengambil masa lebih kurang 4 hari, 4 hari 3 malam, yang mana itu pun dalam komponen tahap emas untuk jelajah lasak memang 4 hari 3 malam. Dan bagi untuk yang pelajar yang mana mereka mengikuti untuk menyiapkan pada tahap Ganser dan emas, mereka ada yang tahap Ganser macam Ram tadi cakap 2 hari 3 malam, Perak 3 hari 2 malam. Jadi itu satu, orang kata, penjimatan pada kami dan persatuan untuk menguruskan pelajar-pelajar atau mereka-mereka yang menyertai dan menyempurnakan tahap di Ganser, Perak dan emas. So sepanjang perjalanan program perkemahan tu boleh dianggap sebagai satu cabaran. Mungkin saya anggap itu satu cabaran lah bagi saya. Sebab apa? Sebab kami memang pergi ke sana memang survival, orang kata memang survival. Tiada apa-apa, tiada tempat untuk macam tak sediakan kemah, tak sediakan apa-apa keperluan makanan yang macam orang kata yang boleh membantu untuk bagi selera makan kan. Kami just kat sana tu memang betul-betul survival sebab berdekatan dengan, satu lagi kami berdekatan dengan sungai. So kalau nak makan kena pancing, kalau nak minum kena itulah tapis air. Dan agak macam, orang kata, memberi cabaran kepada adik-adik yang semasa menjalani program summer camp bersama saya. Paling orang kata apa? Paling rendah umur pada masa itu mereka yang berumur 14 tahun, yang mana memang ikut skop kepada itulah komponen untuk tahap tahap Ganser ni. Yang mana agak kesian juga pada mereka sebab mereka terus, orang kata, terus terima cabaran yang yang lebih kental, yang selevel dengan orang-orang yang abang-abang mereka. Jadi benda tu satu orang kata macam kurang belas kasihan, tapi benda tu dianggap sangat baik dan alhamdulillah mereka pun menyambut baik. Kerana apa? Sebab perkara tu benda yang jarang berlaku, jarang yang pelajar-pelajar dan adik-adik kita yang menyertai ini dapat. Sebab apa? Mereka, kita tahu zaman sekarang zaman penuh dengan teknologi. Untuk adik-adik dan mereka yang nak terlibat dalam program ini mungkin jarang dapat untuk rasai alam sekitar, alam semua jadi kita. So saya tak menganggap perkara itu satu macam bebanan pada mereka, dan mereka pun tak anggap benda itu sebagai satu bebanan pada diri mereka. Dan mereka, saya mendapat feedback daripada mereka sangat orang kata apa,
sangat suka dan sangat kalau boleh nak pergi lagi. Dan satu cabaran dan satu pengalaman yang berharga pada mereka sebab sepanjang hidup mereka, mereka tak pernah duduk di kawasan macam yang jauh daripada media sosial, teknologi. Hidup macam orang kata, ada yang kata seperti macam dulu, nak cari ikan, nak makan semua pergi ke sungai, mancing, cari tumbuh-tumbuhan untuk survival, untuk itulah meneruskan kehidupan, belajar bagaimana nak menghidupkan api dalam kayu basah macam tu, macam mana nak hidupkan. Itulah pengalaman saya semasa untuk komponen jelajah lasak segi tahap emas. Okey, terima kasih Saudara Hairul. Saya kira walaupun banyak cabaran untuk kita sampai ke tahap emas, tapi ini adalah satu benda baru atau pengalaman baru bagi setiap individu untuk uji fizikal maupun mental masing-masing lah. Dan kita banyak dapat cipta lebih banyak pengalaman dalam hidup. Okey, setelah beberapa soalan anda semua ceritakan pengalaman apa semua, dah ada soalan di ruangan chat bagaimana nak menyertai, tapi saya fikir itu saya akan kemukakan soalan tersebut pada akhirlah, macam mana untuk menyertai Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda ni. Okey, Saudara Hairul sudah pun ceritakan cabaran bagi untuk penjelajahan lasak dan projek penempatan. Okey, saya fikir Saudara Ram mungkin boleh kongsikan antara kebaikan maupun kesan yang diperoleh apabila buat peringkat emas lah, sebab peringkat emas ni dia banyak sedikit komponen dan agak mengambil masa untuk kita dapat perkara tersebut. Silakan Saudara Ram. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, first kebaikan yang saya dapat panjang ARP, jenis ARP dari gangster ke emas. Pertama, dapat pertingkatkan skill-skill kemahiran baru, dan I'm also get a huge network throughout the journey. Dan juga I dapat train myself untuk analyze a problem in a various aspect untuk dapatkan solusi problem tu. Untuk kebaikan, as I said before, I gain new knowledge, new skills dalam program-program yang terlibat. Salah satu program yang terlibat dalam penempatan, projek penempatan dengan kampung orang asli, I dapat sedari kepentingan alam semula jadi dan persekitaran kita dengan ekologi kita. Dari situ I change my path towards my volunteering journey towards nature dengan environment. Then I continue my volunteering journey sekarang, I'm educating our youth and our citizens and our community regarding the importance of nature environment by involving in various NGOs dengan kepentingan NGO task force yang regarding environment lah. Okey, seperti yang kita boleh lihat, banyak kebaikan yang diperoleh lah semasa kita buat Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda ni, tidak kira bermula daripada tahap gangsa, perak maupun emas. Okey, saya ke soalan seterusnya. Kepentingan kepada orang lain jika menyertai program Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda. Soalan ini juga saya ingin tujukan kepada Saudara Ram. Okey, also kepentingan kepada orang lain. As a part of ARP objective, selepas menerima award, penerima award contribute balik kepada komuniti dengan persekitaran, yang tu yang penting. Dalam proses memenuhi jam kredit untuk ketiga-tiga award dengan setiap komponen yang terlibat, kami dapat belajar skill baru, knowledge baru dengan how to in the leadership, apa mereka buat selepas tu, itu yang penting. Dengan menggunakan ilmu-ilmu yang kami dapat daripada program-program yang kami terlibat, instead they continue their journey after the award, atau just they stop lepas dapat award, they stop. Itu yang penting, because part of objective of ARP kena something we should contribute to the community, because
we are part of community, mesti kita kena contribute balik something back to community apa yang kita ada. Okey, mungkin terima kasih saudara Ram. Mungkin saudara Hairul pun boleh kongsikanlah sebersedikit kepentingan bagi diri sendiri ataupun orang lain jika menyertai Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda ni. Dipersilakan. Okey, kepentingan untuk pada diri saya adalah saya alhamdulillah kepentingan pada diri saya, apa yang saya dapat, apa yang saya belajar daripada menyertai program PRM ni, kemudian saya dapat mempelajari pelbagai survival, kemahiran untuk komunikasi, kepimpinan dan jati diri semua ni, itu saya dapat. Dan apa yang penting adalah apa yang kita dapat daripada program ni kita bagi balik, kita sumbangkan balik. Dia umpama macam kita belajar menghidupkan api, dan cara untuk kita menghidupkan api tu kita kena kongsikan balik supaya benda tu berlaku pada orang lain, supaya orang lain pun tahu, supaya bila mana kalau kita tiada dalam satu organisasi tu yang pandai menghidupkan api, orang lain boleh ada untuk menghidupkan api. So kepentingan pada diri saya ni, bagi saya, kalau saya lihat lah, ini daripada pandangan saya lah, saya mungkin lebih kepada kepimpinan, yang mana saya sekarang ni mungkin ramai seperti maklum, saya sekarang ni sebagai timbalan jadi ketua MPP UMT, dan kepada orang lain saya merasakan banyak, terutamanya kepada adik-adik yang di peringkat sekolah menengah, yang mana mereka ni sekiranya mereka buat atau laksanakan program ni di peringkat sekolah, saya percaya mereka ni ada penambahan markah kurikulum mereka dalam kata selepas mereka habis belajar, tamat belajar, yang sijil kurikulum mereka tu akan dimeritkan dalam sijil tersebut lah. So Anugerah Remaja Perdana ni, program Anugerah Remaja Perdana ni, dia ada merit mereka, dia ada markah sendiri yang di peringkat sekolah, dan di peringkat universiti pun saya tak pasti, tapi saya yakin di peringkat universiti ada saja kelab-kelab atau persatuan NGO yang terlibat dalam menguruskan PRM ni. So bagi saya perkara ni satu tambah nilai kepada dalam diri saya, juga satu tambah nilai kepada orang lain sekiranya mereka menyertai program RPRM ni. Bagi saya Anugerah Remaja Perdana ni merupakan satu platform untuk kita membuka peluang untuk mendapatkan peluang-peluang yang lebih baik lagi. So mungkin ramai yang sedia belum, saya sebelum ni sebagai apa, saya sebelum ni alumni apa. So perkara itu saya bermula dengan RPRM. So peluang-peluang yang saya dapat sebelum ni itulah RPRM lah yang memberikan peluang kepada saya untuk saya ceburi bidang-bidang atau peluang-peluang peluang-peluang yang lebih menarik, yang lebih holistik lagi. Okey, terima kasih saudara Hairul. Okey, saya dapat simpulkan yang program Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda ni banyak memberi manfaat kepada diri sendirilah. Kita dapat belajar berdikari, dapat asah soft skill kita dalam berkomunikasi dengan orang sekeliling dan sebagainya. Dan ini juga akan kita bawa ke bukan masa depan, macam ke arah yang lebih baiklah. Okey. Saya ulang, jika ada sebarang persoalan boleh tanya di ruangan chat. Saya akan bacakan kepada ahli-ahli panel kita lah. Okey, mungkin saudara Ram boleh kongsikan macam mana saudara Ram ingin menarik belia pelajar orang muda untuk menyertai Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda ni. Dipersilakan saudara Ram. Terima kasih.
Okay, first untuk tarik atau cara tarik belia untuk tertarik ARP or any related youth related program, there's several keys kita kena fokus. Okay, first, our relevant program yang dibuat untuk situasi sekarang. Program-program yang kita sediakan perlu selaras dengan mentaliti remaja sekarang. Something like parallel objective with youth. Nombor dua, program-program yang dibuat perlu ada something like key of attraction. Something should attract them to join, bukan dipaksa. Because kalau kita paksa untuk join, there's no point kita buat program. Yang terlibat pun tak dapat manfaat yang apa yang kita ingini dengan adalah the objective of program tidak tercapai lah. Cara Ram menarik belia lah. Mungkin saudara Hairul, silakan. Okay, cara untuk menarik belia ataupun remaja di peringkat sekolah ataupun di peringkat universiti, dia ada pelbagai cara. Mungkin seperti saudara Ram kata, objektif program tersebut untuk dijalankan macam dalam komponen untuk komponen khidmat masyarakat. Okey, apa yang nak dimasukkan, apa tujuan, apa program yang relevan untuk dimasukkan dalam komponen khidmat masyarakat. Contoh bagi saya, contoh saya boleh berikan pada saya bersama persatuan saya, kami melakukan projek kesukarelawan, ada kebajikan, ada dan pendidikan serta alam sekitar. So, okay, untuk projek sukarelawan pendidikan, bagaimana kami kata pelajar-pelajar yang dah lepas, contoh lepasan SPM, di lepasan degree, master ke, ataupun yang mana mereka ada ilmu tapi adakah mereka terfikir tak untuk ilmu tu kongsikan. Jadi bagaimana mereka nak share, nak panjangkan ilmu mereka ni kepada orang lain. So macam saya bersama persatuan saya, Persatuan Belia Youth Kedah Manis, kami melakukan satu projek sukarelawan pendidikan yang mana dah banyak siri daripada saya terlibat, orang kata menerima, saya yang orang kata menerima ilmu daripada mereka sendiri, sehinggalah saya menjadi anggota untuk memberikan semula kepada adik-adik saya di peringkat sekolah, di orang kata peringkat bangku sekolah. Jadi perkara tu menjadi minat pada orang kata orang adik-adik yang terlibat. Jadi bagaimana, sebab kami orang kata sebagai roda lah, perkara itu sebagai roda yang mana akan ada gantian, yang mana setelah saya tamat belajar, saya sumbang balik apa yang saya dapat kepada adik-adik, kepada sini-sini saya, abang-abang alumni satuan saya. So cara tu bagi saya nampak relevan, sebab kami di persatuan tak putus-putus daripada dari segi tenaga kerja kami, tenaga bantuan kami, dan sehingga kini Persatuan Belia Youth Kedah Manis masih ada yang menjalankan atau menyempurnakan program ERPRM ni di peringkat Gansa, di peringkat Perak, dan juga alhamdulillah saya dimaklumkan oleh penyaras dan mentor saya, iaitu Cik Almiza. Katanya tahun ni di musim COVID ni dapat lahirkan seorang emas. Bagaimana itu bagaimana kami boleh lahirkan individu yang dalam emas dalam orang kata suasana situasi pandemik ni, itu orang kata
kemahiran dan kredibiliti ahli dalam persatuan kami. So untuk tarik minat pelajar ni dia sebenarnya bermula di peringkat sekolah dan juga mungkin mana-mana yang yang terlepas untuk menyertai di peringkat sekolah, mungkin di peringkat universiti, pelajar sebelum umur mereka 25 tahun, mungkin kelab daripada SRM pun boleh juga untuk cuba bagi pendekatan atau mewujudkan program ini di peringkat universiti supaya pelajar-pelajar kita di peringkat universiti boleh mengembangkan atau mengasah lagi bakat mereka dari segi untuk soft skill mereka supaya mereka boleh adapt apabila mereka tamat belajar dan mereka ada pengalaman dari segi kepimpinan atau sebagainya. Saudara Hairul. Okey, untuk pengetahuan ahli-ahli panel, Sekretariat Rakan Muda Universiti Malaysia Terengganu ada buat pendedahan mengenai Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda pada awal tahun 2019. Ada ramai beberapa pelajar lah yang berminat untuk pada tahap perak, gangsa maupun emas, tapi kita tak dapat teruskan atas sebab COVID-19 ni lah. Okey, seperti yang saya maklum tadi, ada soalan di ruangan chat di mana mereka bertanya bagaimana untuk menyertai Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda ni. Mungkin saudara Ram dulu boleh kongsikan macam mana cara untuk menyertai ARPRM ni. Ya, terima kasih. Untuk menyertai dia ada beberapa cara. First, dengan persatuan belia. Kalau persatuan belia setepat dengan mereka boleh approach them or not jabatan belia sukan. Kalau jabatan belia sukan is too far to them, those are in university boleh approach SRM juga because certain SRM dah ada award leader untuk endorse them untuk proceed the award from gangsa ke emas. Okey, itu adalah salah beberapa cara lah. Mungkin boleh menyertai di bawah persatuan, sekolah, di bawah jabatan belia sukan, di pejabat daerah belia dan sukan ke. Jadi itu adalah cara dan mungkin saudara Hairul boleh kongsikan syarat. Mungkin ada had umur pelajar maupun orang muda lah menyertai. Mungkin ada yang tertanya-tanya, saya umur 26 ke 25 ke masih boleh ke menyertai program Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda ni? Dipersilakan. Okey, untuk syarat kita nak menyertai program DRM ni untuk sempurnakan ketiga-tiga tahap ni, untuk syarat minimum umur untuk tahap gangsa adalah berumur 11 tahun. Untuk tahap perak minimum umur adalah pada umur 15 tahun dan emas minimum adalah 16 tahun. So untuk capai ketiga-tiga tahap ni, mereka perlu, macam saya cakap tadi, perlu menyiapkan 4 komponen asas dan 1 komponen tambahan di tahap emas. So tahap-tahap tu, maksud saya komponen-komponen tu dia seperti macam kita menulis satu diary di mana saya percaya semua pandai menulis diary. So benda ni apa yang kita buat, apa aktiviti yang kita buat, kita tulis. Apa yang kita rasa. So macam saya cakap tadi, dalam komponen contoh khidmat masyarakat, kita membantu contoh kita membantu cikgu-cikgu, rakan-rakan dalam gotong royong di sekolah. Kita catat apa yang kita buat, apa aktiviti yang ada di sana, siapa yang kata memberi arahan, apa yang kita buat, apa yang kita rasa. So untuk jangka masa perjalanan untuk tahap emas, tahap gangsa, tahap perak ni dia berbeza. Macam contoh untuk tahap gangsa,
dia minima sekurang-kurangnya 3 bulan ataupun dia tak lebih, tak lebih maksudnya dia kena lebih daripada 3 bulan lah. Minima dia adalah 3 bulan dan 15 jam. Untuk tahap perak pula dia tak kurang tempoh dari 6 bulan dan jumlah jam dia perlu lengkap sebanyak 60 jam dan lebih. Untuk emas pula, emas ni yang paling orang kata agak mencabarlah ni dan paling mengambil masa yang lama. Dia tempoh masa untuk menyiapkan atau menyempurnakan tahap emas ni adalah kurang tempoh daripada 12 bulan, hampir nak setahun lah. Tapi lebih baik daripada orang kata, lebih baik untuk kita buat setahun lebih supaya jumlah jam itu akan lebih panjang kerana minimum untuk tahap emas ni 60 jam. Tapi seeloknya kita lebihkan jumlah jam supaya nampak yang kita ni bukan buat menyiapkan komponen-komponen ni semata-mata untuk menyiapkan untuk dapat emas. So saya percaya ramai ada yang di kalangan ni buat hanya untuk cukup syarat, tapi bukan buat kerana untuk diri sendiri. So perkara tu bagi saya yang peserta yang menyertai ini perlu orang kata kena ambil cakna kerana program ini dipandang tinggi oleh masyarakat yang mengetahui LPRM ni. So mereka yang penerima emas ni, mereka ni dipandang tinggi dan mereka dianggap orang yang banyak pengalaman, banyak pengetahuan, banyak idea, mempunyai credibility kepimpinan. So itu saja daripada saya. Okey, terima kasih Saudara Hairul. Okey, betul lah. Dengan adanya anugerah remaja Perdana Rakan Muda ni, banyak yang kita boleh dapat, banyak yang anda boleh lihat kepada penerima pingat-pingat di bawah anugerah remaja Perdana Rakan Muda lah. Seperti yang Saudara Hairul bincangkan tadi, kita setiap tahap akan ada satu diary di mana kita tulis apa yang kita buat, bagi contohnya untuk dibawa ke masyarakatan ke. Jadi diary tu bila dah lengkap, kita akan ada sebelum kita ditauliahkan lah, kita akan ada checking apa semua diary tersebut. Bila dah complete semua, baru kita akan ditauliahkan. Okey, saya kira ni adalah soalan terakhir sebelum kita ke sesi Q&A bersama para penonton lah. Okey, ni untuk macam mana anda ingin mempromosikan lah kepada penonton untuk menyertai anugerah remaja Perdana Rakan Muda ni. Mungkin boleh mulakan dengan Saudara Ram. Okay, terima kasih. Okay, seperti apa yang saya katakan tadi, kena ada key of attraction untuk something like educate youth values in a simplest form. Something program yang dibuat perlu lain daripada yang lama. Bukan follow the old path macam daripada kepimpinan sebelum ni. Guna kemahiran dengan pengalaman tersebut dan create a new form or new objective programs untuk current situation. Then next is program berdasarkan teknologi IT, AI, yang ni relatable keywords that sekarang frequently we use. Perlu program-program ini boleh dapat perhatian daripada pelajar-pelajar 3K, kuliah KST KTN. Because pelajar-pelajar ni golongan besar, means big portion. Kita kena fokus juga pelajar-pelajar ni untuk dapatkan sertai ARPRM or any youth related program juga. Okey. Terima kasih Saudara Ram. Seterusnya saya kepada Saudara Hairul lah. Mungkin boleh mempromosikan anugerah remaja Perdana Rakan Muda ni. Okay, untuk promosi saya ni taklah pandai sangat nak promosi apa-apa. So bagi saya
kepada semua pelajar ataupun mereka-mereka yang banyak terlibat dengan pelbagai aktiviti, pelbagai sumbangan mereka kepada masyarakat. Okey. Bagaimana anda semua nak dapatkan satu periktirafan yang mana anda seorang yang macam ni, seorang yang hebat, seorang yang pernah berada di peringkat tertinggi. Bagaimana anda nak buktikan pada orang lain, bagaimana nak memberi keyakinan pada orang lain yang anda ni adalah seorang yang berkredibiliti, yang mempunyai profil yang tinggi, bagaimana? So bagi saya dengan cara inilah, dengan cara program BRPRM ni, kerana apa? Sebab apa yang kita buat, macam saya cakap tadi, kita ada satu diary, yang mana diary itu adalah kita mencatatkan apa yang pernah kita jalani, apa aktiviti kita buat, apa perkara yang pernah kita capai. So dengan perkara tu, dengan menyertai BRPRM ni, itu orang kata sebagai pengiktirafan kepada pencapaian-pencapaian kita yang pernah kita dapat, yang pernah kita capai. So mungkin seperti saudara Ram tadi dah ada nyatakan fokus kepada program tersebut, satu program tu bagaimana nak dilakukan. So bagi saya mungkin di peringkat universiti, mungkin SRM boleh orang kata promosikan perkara ni, boleh mencari satu orang kata panggil duta ke ataupun model yang model untuk individu yang mempunyai profil yang baik untuk menjadi model kepada pelajar-pelajar di universiti yang mana ada latar belakang berpengalaman dalam ARPRM ni. So kalau di peringkat sekolah ni, bagi saya, kalau semasa saya di peringkat sekolah ni, sekolah saya, seorang guru tu, dia ada collaborate dengan satu persatuan ni lah, Persatuan Digital Kelantan Manis. Dia collaborate dengan persatuan NGO ni. Dia bagaimana dia nak memberi pengiktirafan kepada pelajar ni, bagaimana dia nak kembangkan dan mengasah bakat pelajar-pelajar ni. So kalau kita tengok tadi, kalau kita lihatlah macam saya sebelum ni seorang pelajar yang terlibat dalam pertandingan inovasi. So bagaimana saya nak kembangkan lagi saya punya idea dalam inovasi saya tu adalah dengan cara itulah saya mintai program anugerah remaja tu. So di peringkat sekolah pun mungkin pelibatan rakan-rakan, guru-guru, curriculum mungkin, ataupun di peringkat jabatan berisukan setiap daerah mungkin boleh orang kata collaborate dengan sekolah, dengan persatuan, dengan universiti supaya kita nak dapatkan pengenalan program ERPRM ni kepada pelajar supaya mereka ni dapat satu tambah nilai. So bila mereka habis sekolah, contoh habis sekolah ni mereka tak kosong, mereka ada something yang mereka boleh sumbangkan balik kepada masyarakat. Macam di universiti pun mereka bukan sahaja belajar yang mereka belajar di dalam kuliah, di alam maya, melalui pensyarah mereka ada something yang mereka dapat daripada luar, daripada orang, daripada mereka, daripada program-program ni. Itu saya. Okey, terima kasih saudara Hairul. Begitu panjang ya promosi pasal Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda ni. Okey, seperti yang ahli-ahli panel kita maklumkan tadi, dengan adanya sekiranya individu tu pernah menyertai Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda, dan jika orang yang bertanya kepada individu tersebut, pasti dia tahu bagaimana kredibiliti seseorang itulah, sebab dalam Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda ni banyak yang kita boleh belajar. Okey, untuk soalan kepada ahli panel,
telah pun tamat dan kita akan ke Q&A daripada penonton lah. Okey, kita akan ke soalan kedua. Ada yang bertanyakan, saya ingin bertanya kepada ahli panel 1 dan 2, sebagai alumni ARPRM dan penerima anugerah tahap emas, apakah idea maupun pandangan inisiatif untuk meningkatkan peluang kepada generasi anak muda hari ini untuk menyertai anugerah remaja Perdana Rakan Muda? Mungkin boleh ke ahli panel kedua dulu, Saudara Ram. Kakak edit tipu lah, edit suruh. Saudara Ram, mungkin saudara termute. Boleh dengar? Okey. Okay, terima kasih. Okay, pandangan saya atau idea saya regarding yang inisiatif untuk meningkatkan peluang. Macam ada polisi atau kena ada satu dasar seperti UK atau negara-negara kesatuan Eropah. Something like selepas high school atau bachelor degree, mereka perlu menjalankan atau join volunteer program untuk dapatkan merit point, untuk dapatkan peluang lebih dalam pekerjaan atau to further their studies. Means there should a policy or any dasar untuk fulfill that. Seperti macam negara-negara kesatuan Eropah. Because Dove Award is based in UK. Their policy is already in their government policy. Untuk Malaysia pun perlu kena ada something like policy terhadap ARPRM, something like that. Okey, terima kasih Saudara Ram. Seterusnya mungkin Saudara Hairul boleh kongsikan sedikitlah akan persoalan yang ditanya di ruangan chat. Okey, untuk pada pandangan saya dah, bagaimana untuk tingkatkan peluang pada generasi anak muda dan untuk menyertai program BIPRM ni, seperti apa yang saya pernah cakap, seperti apa yang saya cakap tadi, mungkin fokus kepada satu program tersebut. Kerelevanan satu program tu perlu setaraf dengan keperluan keperluan remaja pada hari ini. Contoh, kalau kita lihat sekarang ni penggunaan teknologi pun kerja menggunakan komputer sudah banyak untuk diperlukan. So mungkin aktiviti program seperti cara buat resume, cara bagaimana kita nak bekerja menggunakan apps Microsoft Word ke Excel, PowerPoint, perkara tu nampak biasa, tapi sebenarnya perkara tu apabila kita buat satu program, perkara tu satu keperluan. Bila mereka pelajar atau remaja ni untuk bekerja selepas mereka belajar. Jadi dengan program-program yang relevan macam tu, ia menjadi satu peluang lah kepada remaja yang ataupun mahasiswa yang telah tamat belajar untuk mereka berpeluang untuk menempatkan diri bekerja. Dan satu lagi, mereka ni sangat, bagi saya mahasiswa pada kita ini macam dalam situasi COVID ni sangat memerlukan satu skill yang menggunakan teknologi pada masa kini. Okey, terima kasih Saudara Hairul dan Saudara Ram Kumar. Saya harap terjawablah soalan bagi yang bertanya. Okey, saya fikir mungkin soalan terakhir, dan kalaulah masih ada sebarang pertanyaan, boleh tinggalkan di ruangan komen sebelum kita tamatkan sesi kita pada kali ini. Okey, untuk soalan yang ketiga, adakah anugerah ini memberi nilai tambah apabila kita memohon pekerjaan kelak? Okey, Saudara Hairul boleh jawab pertanyaan inilah. Okey, saya tak memberi jaminan atau janji yang program ni memberi satu peluang kepada
pelajar atau mahasiswa untuk mendapatkan tempat di tempat kerja atau untuk memohon kerja, tapi program ni memang memberi tambah nilai. Contohnya saya beri contoh saya punya senior alumni saya yang mana beliau sekarang dah tamat belajar, yang mana beliau pada ketika itu mempunyai pada tahap gangsa. Kalau tak silap saya, beliau masa tu di tahap gangsa atau di tahap perak, tapi beliau berjaya menempatkan diri beliau dengan bukanlah menggunakan platform DRPRM semata-mata, tapi ada juga kelebihan dan pencapaian dia. Tapi salah satu apa yang diceritakan oleh beliau adalah semasa interview beliau untuk menempatkan diri, semasa untuk sambung belajar, untuk mendapatkan darjaan beasiswa, beliau hanya menceritakan apa itu DRPRM, kelebihan DRPRM, dan sebab apa DRPRM ni dia membezakan kita dengan orang lain. So saya tak jamin lah, bukan tak jamin tapi saya tak janjikan lah DRPRM ni boleh bantu anda semua untuk mohon kerja. Tapi apa yang saya boleh katakan, DRPRM ni membezakan anda dengan orang lain. DRPRM ni membuka atau mengembangkan bakat anda dalam kepimpinan, dalam komunikasi, dalam anda bekerja dalam berorganisasi, cara anda mengurus masa anda. Okey, terima kasih Saudara Hairul. Betul lah apa yang Saudara Hairul sampaikan. Kita tak dapat beri jaminan apa-apa, tapi dengan adanya jika seseorang individu tu ada anugerah remaja Perdana Rakan Muda ni, orang dapat tahu. Jika orang dengar pun orang macam dia ni ada sesuatu. Macam itulah lebih kurang. Okey. Saya rasa dah tiada soalan. Baiklah lah, mungkin nampaknya masa dah mencemburui kita. Pertama, saya ingin ucapkan terima kasih kepada para panel yang sudi hadir pada pagi inilah untuk bersama-sama kongsikan input-input maupun info-info pengalaman-pengalaman tentang Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda ni. Okey, tidak lupa juga kepada yang berada di rumah maupun berada di mana saja yang sudi bersengkang mata bersama kami. Okey, sebelum kita tamatkan sesi, marilah kita potretkan secebis kenangan. Diminta semua penonton untuk buka kamera bagi sesi fotografi. Okey, saya ulang sekali lagi, jika ada yang sudi untuk buka kamera, dapat kita potretkan kenangan bersamalah. Okey, dalam kiraan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 dan 1. Okey, saya ulang sekali lagi. Dalam kiraan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 dan 1. Okey, baiklah. Sekarang kami akan paparkan QR code kehadiran. Para pelajar bolehlah scan dan isi kehadiran tersebut. Form kehadiran akan dibuka selama 10 minit sahaja. Saya ulang,
form kehadiran akan dibuka selama 10 minit sahaja bermula sekarang. Okey, baiklah. Terima kasih diucapkan sekali lagi kepada ahli-ahli panel jemputan. Untuk pengetahuan hadirin, petang ini pada jam 3 petang akan ada satu slot bual bicara seni mempertahankan diri bersama Persatuan Seni Silat Cekak Malaysia, Universiti Malaysia Terengganu. Untuk slot pada malam ini ialah konsert E-Fest Youth for Youth yang akan bermula pada jam 8.30 malam bersama penyanyi-penyanyi jemputan kita iaitu Kuchai Mas dan Afiq Adnan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Baik-baik di sana. Terima kasih saudara Ramli.